Mari kita lihat apakah kesan keseimbangan dan ketidakseimbangan daya pada suatu objek. Daya yang bertindak ke atas suatu objek menghasilkan interaksi dengan objek yang lain. Kalau kamu lihatkan contoh berikut, seorang lelaki menolak kotak dengan suatu daya 10 Newton. Adakah kotak tersebut bergerak ataupun tidak bergantung kepada daya tindakan dan tindak balas. Apa itu tindakan? Tindakan ialah daya yang kita kenakan pada pertama kali. Okey, contohnya di sini. Manakala tindak balas adalah arah yang bertentangan dengan tindakan daya yang dikenakan pertama kali tadi. Okey, kalau kita lihat contoh kotak ini, ditolak oleh seorang lelaki dengan daya tolakan 10 Newton. Maka daya tolakan 10 Newton ini kita katakan sebagai tindakan. Tindak balasnya adalah pada arah yang bertentangan, di mana tindak balas ini yang terlibat adalah daya geseran. Okey, seperti mana yang saya ajar sebelum ni, daya geseran adalah daya yang bertindak balas daripada gerakan objek. Jadi kalau kotak ditolak ke arah kiri, maka daya geseran bertindak ke arah kanan, bertentangan dengan gerakan kotak tersebut. Okey, jadi sekiranya daya geseran yang dikenakan pada kotak tersebut ialah 10 Newton, maka kotak itu tidak bergerak. Kerana nilai daya tolakan, tindakan dan daya tindak balas adalah nilai yang sama. Dalam masa yang sama, selain daripada daya tolakan dan daya geseran yang bertindak pada kotak tersebut, terdapat satu lagi daya tindakan, iaitu daya graviti. Daya graviti ini wujud apabila terdapatnya pecutan graviti yang bertindak terhadap suatu jisim. Di kotak ini ada jisim, secara semula jadi dia mempunyai daya graviti walaupun dia berada di permukaan. Okay. Jadi jika ada satu tindakan, maka secara automatik ada tindak balas pada arah bertentangan. Jadi daya graviti arah ke bawah, maka tindak balas adalah arah ke atas. Tindak balas yang terlibat adalah daya normal yang bertindak sama nilainya dengan daya graviti. Maka objek ini pegun. Bagaimanakah kita nak jadikan kotak ini bergerak? Jadi kita perlu lebihkan salah satu daya tindakan atau tindak balas. Okey, pada kapal selam ini, daya tindakan yang terlibat adalah daya tujahan ke arah kiri. Manakala tindakan saya labelkan sebagai T. Tindak balas yang terlibat adalah daya seretan atau rintangan air. Saya labelkan sebagai TB. Manakala berat bertindak ke arah bawah dan tindak balas yang bertentangan arah dengan tindakan berat adalah daya apungan atau daya angkat. Terusnya, contoh berikut. Lelaki ini bersandar pada dinding. Jadi daya yang terlibat di sini adalah daya tindakan adalah berat. Tindakan yang bertentangan arah tindak balas adalah daya normal. Manakala tolakan ke arah dinding ini adalah tindakan. Tindak balas adalah daya normal. Seterusnya, dua orang budak bergerak menggelunsur pada permainan gelunsur. Jadi di sini daya yang terlibat untuk tindakan adalah daya graviti ke arah bawah. Ini daya graviti adalah tindakan. Tindak balas adalah daya normal.
Untuk budak yang berada di satu sudut gelongsor ini, di tengah gelongsor, daya tindakan masih lagi adalah berat ke arah bawah, tetapi daya normal sebagai tindak balas adalah sedikit berbeza dengan budak yang baju merah ini. Sebab syarat untuk daya normal bertindak mestilah berserenjang dengan permukaan. Jadi ini adalah permukaan gelongsor. Jadi ini adalah tindakan daya berserenjang, maksudnya bersudut 90 darjah atau bersudut tepat dengan satah permukaan. Jadi ini maksudnya berserenjang. Jadi syaratnya daya normal mesti berserenjang dengan satah permukaan. Jadi disebabkan tu arah daya normal untuk budak ini adalah arah sini. Okey, bukan bertentangan betul-betul dengan graviti. Kita lihat contoh yang seterusnya. Bagi sebuah kapal terbang yang sedang bergerak di udara, tindakan yang pertama adalah daya tujah disebabkan oleh enjin. Ini adalah tindakan. Tindak balas adalah daya seretan. Manakala satu lagi, daya tindak secara semula jadi disebabkan oleh jisim adalah berat. Ini adalah tindakan. Tindak balasnya adalah daya angkat. Daya angkat ini bertindak untuk mengangkat kenderaan itu ke atas. Okey, jadi contohnya daya angkat yang terlibat adalah seperti kapal selam, ataupun helikopter, ataupun kapal terbang dan sebagainya. Kita lihat sekali lagi tentang konsep tindakan daya terhadap objek. Daya bertindak ke semua arah secara serenjang terhadap objek. Jika dua atau lebih daya yang bertindak terhadap objek dalam arah yang sama, daya bersih yang terhasil adalah hasil tambah daya-daya tersebut. Manakala jika dua atau lebih daya yang bertindak terhadap objek dalam arah bertentangan, daya bersih yang terhasil adalah hasil tolak daya-daya tersebut. Jadi dalam kes ini, daya bersih bagi arah yang sama kita tambah, bagi arah bertentangan kita tolak. Okay, tetapi tolaknya adalah secara selarilah. Kalau kiri tolak dengan kanan atau kanan tolak kiri, tapi kalau bawah tolak dengan di atas. Kita tak boleh tolak kiri dengan atas. Kita kena tolak pada arah yang selari.